Perjanjian Hudaibiyah. Bahan grafik menunjukkan masjid yang dibina di Hudaibiyah. Hudaibiyah juga tidak jauh dari kota Mekah. Nabi melalui Zulhulaifah sebelum menuju ke Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan nama tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah. Latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Baginda menceritakan mimpi tersebut kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Makkah pada bulan Zulqaidah tahun ke-6 Hijrah. Mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi dan kaum muslimin berihram umrah. Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Oleh itu, baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Makkah. Mereka terpaksa melalui jalan yang berliku-liku di celah-celah bukit. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mirar, berhampiran dengan Hudaibiyah, apabila unta baginda yang bernama Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini baginda dikunjungi Budail bin Warqa al-Khuza'i yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Baginda menegaskan tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian musyrikin Quraisy menghantar beberapa utusan lagi, antaranya Urwah bin Mas'ud, untuk berunding dengan Nabi. Urwah meyakinkan musyrikin Quraisy tujuan baginda ke Mekah untuk menunaikan umrah. Kemudian, baginda memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bersyukur rambut. Para sahabat yang sedang berduka cita kerana hasrat mereka untuk masuk ke Makkah dihalang kaum musyrikin Quraisy, hanya berdiam diri. Akhirnya isteri baginda yang bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Apabila kaum muslimin melihat baginda bertahallul, maka mereka pun ikut bertahallul. Baginda kemudiannya mengutuskan Saidina Uthman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi beliau telah ditahan, lalu tersebar berita beliau dibunuh. Apabila mendengar berita tersebut, baginda mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam.
Ikrar taat setia yang dinamakan Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Selepas itu, kaum muslimin mendapat berita bahawa Saidina Osman tidak dibunuh. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Suhail bin Amru pula diutuskan untuk berunding dengan kaum muslimin. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Nabi Muhammad SAW meyakinkan para sahabat bahawa ini ialah perintah Allah dan Allah tidak akan mempersia-siakan mereka. Isi perjanjian Hudaibiyah dan kesannya. Isi perjanjian Hudaibiyah yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Kesannya, pertumpahan darah dapat dielakkan dan penyebaran dakwah dapat dilakukan secara terang-terangan tanpa halangan. Kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Kesannya, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Makkah menunaikan umrah. Ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Kesannya, Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Keempat, orang Quraisy Makkah yang datang kepada pihak Nabi SAW tanpa kebenaran walinya walaupun telah memeluk Islam hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Kelima, sesiapa daripada pihak Nabi Muhammad SAW yang datang kepada pihak Quraisy Makkah tidak akan dipulangkan. Kesannya, peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan bukan Islam di Makkah. Semakin ramai penduduk Arab, Makkah memeluk Islam. I'tibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Pertama, sebagai seorang pemimpin, bijak merancang dan mengatur strategi, mengatasi masalah dengan tenang dan rasional, bijak membuat sesuatu keputusan. Kedua, sebagai seorang yang dipimpin, taat kepada pemimpin selagi tidak melanggar syarak, berganding bahu dan menyokong pemimpin, mengamalkan toleransi. Ketiga, sebagai seorang Muslim, mentaati perintah Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, menepati janji. Murid-murid, perjanjian Hudaibiyah mengandungi banyak hikmah. Antaranya ialah membuktikan Islam agama yang cintakan kedamaian. Dakwah Islam semakin berkembang dan titik permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Rumusan, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW telah membawa kepada termeterai perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Makkah. Latihan, jawab soalan berikut. Pertama, apakah yang berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah? Kedua, siapakah yang terlibat pada perjanjian tersebut? Ketiga, apakah sebab dinamakan Hudaibiyah? Keempat, berikan dua sebab berlakunya perjanjian tersebut.
Kelima, tuliskan 3 isi-isi perjanjian Hudaibiyah. Murid-murid, sila semak jawapan yang betul. Latihan seterusnya, pilih dan tuliskan jawapan yang betul. Pertama, Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi bercukur dan bergunting rambut bersama-sama para sahabat. Kedua, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkat ke Makkah pada bulan apa, tahun ke berapa Hijrah untuk menunaikan umrah. Ketiga, apabila tiba di Zulhulaifah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin umrah. Keempat, Nabi Muhammad SAW mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk dan menghalang rombongan baginda. Kelima, Nabi Muhammad SAW memilih jalan yang dilalui orang ramai untuk sampai ke Makkah. Murid-murid, sila lihat jawapan yang betul. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah lebih memahami tajuk perjanjian Hudaibiyah. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.